Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Noriza binti Kasim dan juga rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami iaitu Muhammad Arif Haikal, Muhammad Hakimi, Siti Aisyah dan Ruqayyah Jamilah akan membentangkan bagaimana cara-cara untuk memanage graph bar dan juga pictograph dengan menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, pertama ialah tentang graph bar. Jadi graph bar ini ialah carta bar yang dikenali juga sebagai carta palang. Carta bar ataupun carta palang ini dapat mempersembahkan satu data menggunakan palang-palang secara menegak ataupun melintang. Lebar setiap palang mestilah sama saiz, manakala panjang atau tinggi palang bergantung pada frekuensi atau kekerapan sesuatu data yang kita dapat pada satu kajian. Jadi di sini dapat kita lihat yang mana carta palang menegak di bahagian belah kiri dan carta palang yang melintang di bahagian sebelah kanan. Baiklah, bagi fungsi graph bar pula ataupun carta palang ni biasanya digunakan untuk kita membuat perbandingan antara dua ataupun lebih perkara pada satu masa. Sebagai contoh, kita mencari perbandingan tentang keuntungan beberapa buah syarikat pada sesuatu tahun tertentu. Dan carta palang juga sesuai kita gunakan untuk membuat perbandingan untuk jualan keuntungan keseluruhan sesebuah syarikat dalam satu masa. Dalam masa setahun, sebulan ataupun mungkin 2 tahun. Jadi ini ialah contoh graf keuntungan sebuah syarikat. Syarikat A mendapat keuntungan sebanyak 20 juta RM 20 juta ringgit. Dan syarikat B mendapat keuntungan sebanyak 25 juta, syarikat C 15 juta dan syarikat D sebanyak 10 juta. Seterusnya yang kedua berkenaan dengan pictograph. Pictograph ini juga dikenali sebagai serta gambar kerana kita mewakilkan satu perkara itu dengan satu gambar. Pictograph merupakan satu ilustrasi data yang menggunakan gambar ataupun simbol yang sama bentuk dan juga sama saiz bagi kita mewakilkan frekuensi atau kekerapan sesuatu perkara ataupun item. Gambar atau simbol yang digunakan selalunya merujuk pada apakah data tersebut. Sebagai contoh, kalau kita guna buku, gambar dilukan dengan buku. Kalau kita guna murid, mungkin gambar yang kita gunakan ialah mungkin bentuk orang. Kalau bola, kita letak gambar bola, merujuk pada data yang kita kaji. Sebagai contoh, pictograph di bawah yang menunjukkan jualan ke peruntukan syarikat ABC dalam seminggu. Jadi ini contoh yang tadi. Dapat kita tengok kat situ beberapa contoh bentuk graf pictograph yang kita mewakilkan satu perkara itu dengan satu gambar. Kita tengok gambar pertama kita wakilkan dengan buku. Dan gambar yang kedua kita wakilkan dengan bentuk orang. Sebab yang kita kaji ialah murid. Jadi selepas ini kami akan membuat demo tentang kaedah ataupun tutorial kita menghasilkan graph bar dan juga graph pictograph menggunakan Microsoft Excel. So, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memanage graph bar dengan menggunakan graph Excel. So, pertama sekali kita perlu pastikan maklumat atau data yang ingin kita gunakan untuk memanage graph sudah tersedia. Jika belum, sediakan data atau maklumat dengan baik serta teratur supaya memudahkan kita untuk memanage graph. Jadi di sini kami ingin menghasilkan graf mengenai peratus pencapaian matematik tahun 3 dan tahun 4. Oleh itu kami hanya menggunakan maklumat peratus dan juga grade sebagai y-axis dan x-axis
di dalam graf tersebut. Kita juga perlu pastikan bahawa maklumat y-axis dan x-axis kita adalah betul terlebih dahulu untuk mengelakkan kekeliruan. So, isi data satu demi satu mengikut grad bilangan dan juga peratus. Lepas tu highlightkan, lepas tu kita pilih table, lepas tu pilih warna yang kita nak, lepas tu kita centerkan dia supaya kelihatan lebih kemas. Kemudian letak tajuk data tersebut dan juga jumlah bilangan murid tahun 3 dan juga tahun 4. Untuk membina graf, kita perlu klik insert. Kemudian kita boleh pilih bentuk graf yang kita mahukan. Di sini kami menggunakan graf kolom. Selepas kita klik kolom, kita boleh pilih jenis yang kita mahukan. Kami memilih graf 2D kolom. Selepas klik 2D kolom, pada skrin laptop kita akan kelihatan kotak yang berwarna putih seperti yang tertera di skrin sekarang. Kemudian selepas muncul kotak putih tersebut, right klik kotak putih itu dan kemudian kita pilih select data. Seterusnya, kotak select data source akan keluar di skrin laptop anda seperti yang kita lihat sekarang. Pada bahagian legend entries, di situ kita perlu masukkan maklumat y-axis kita di dalam graf tersebut. Klik add akan keluar satu kotak yang mengandungi series name dan series values. Series name adalah untuk kita masukkan nama maklumat kita tu, seperti contoh kami letakkan sebagai tahun 3. Series values pula adalah untuk kita letakkan nilai maklumat atau data kita. Oleh itu, kita pergi ke kotak maklumat atau data yang telah kita sediakan, klik ke semua maklumat peratus seperti contoh klik sel 3D dan tarik sehingga sel 13D. Selepas itu klik OK. Itu baru maklumat atau data pertama yang kita masukkan. Sekarang kami mempunyai maklumat yang kedua, iaitu peratus untuk tahun 4. Jadi ulangi langkah tersebut dengan klik butang add untuk masukkan peratus bagi tahun 4. Selepas siap, kita beralih pula ke bahagian horizontal, iaitu maklumat untuk x-axis pula. Kita klik edit. Selepas itu, kita masukkan maklumat yang hendak kita letakkan sebagai x-axis kita. Seperti contoh x-axis kami adalah nilai grade. Oleh itu, kami akan klik di sel 3B dan tarik sehingga sel 13B. Kemudian klik OK. Akhirnya, kita berjaya masukkan segala maklumat ke dalam graf kita. Selepas kita klik OK sebentar tadi, graf kita akan muncul di skrin laptop seperti yang muncul di skrin sekarang. Graf kita hampir siap dibina. Walau bagaimanapun, kita boleh ubah kekemasan graf kita mengikut cita rasa yang kita mahukan. Caranya, just klik pada graf kita, kemudian klik pula pada chart tools di bahagian atas. Di situ terdapatnya design, layout dan format. Jadi ubahlah mengikut cita rasa anda. Dan kita perlu tambah juga maklumat yang tidak lengkap. Jadi di sini bila dah lengkap maklumat dekat graf tu, kita bolehlah tambah apa yang patut kita ubah mengikut warna yang kita nak. Kita just pergi dekat change colors. Banyak warna telah disediakan, kita just ubah mengikut cita rasa dan kreativiti kita. So, bila dah puas hati, beginilah graf kita telah siap dibina. Jadi senang saja untuk buat graf bar menggunakan Microsoft Excel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya nak tunjukkan demo untuk membuat graf pictograph. So, first kali kita kena isi data. Sebagai contoh, saya buat permainan. Okay. And then,
Seterusnya kita isi bilangan murid lah. Okey. Then kita isilah contoh-contoh permainan tu. Okey, contoh saya nak isi bola sepak. Badminton. Bola tampar. Dan terakhir pingpong. Okey. And then kita isi data untuk bilangan murid pula. Sebagai contoh saya ambil 8. Untuk bola badminton saya ambil 4. Untuk bola tampar saya ambil 6. Dan untuk pingpong saya ambil 2. Okey. Ini hanya demo saja saya ambil. Kalau untuk anda nak buat, berdasarkan ni lah soalan lah. Ini demo saja untuk memahamkan. Okay, and then kita bold semua jenis semua ni. Semua data ni. Okay, and then kita pergi insert. Kita pergi simbol ni, insert column or bar chart. Okay, kita ambil yang 2D column, ambil yang cluster column. Okay, dia dah jadi gini bilangan murid. So, sebagai contoh, saya nak namakan tajuk ni Pelajar Lelaki 5 Ibnu Sina. Okay, then kita tekan sebut tambah ni untuk axis title lah, untuk tajuk CX dengan tajuk CY. So, untuk bola sepak badminton ni dikategorikan sebagai permainan. Kita tulis permainan. Okay, untuk box CY kita tulis bilangan murid. Okay. Sampai sini kita double klik mana-mana je. Sampailah keluar ni format chart area. Kita pergi check option. Kita ambil series bilangan murid. Okay. And then kita ambil picture or texture fill. Okay. Dia akan menjadi macam ni. Sebab saya dah buat dah sebelum tu. And then sepatutnya dia jadi macam graph bar tadi. Kemudian nak jadikan gambar macam ni, kita pergi tekan insert. So dia akan beri 3 pilihan. Nak kita ambil daripada file dalam komputer kita, ataupun kita cari secara online kat Google, ataupun icons yang telah tersedia dalam Excel. So sebagai contoh, saya ambil online pictures. Okay, and then untuk graph tadi saya tulis ikutlah yang saya tulis student. Okay. Okay, saya ambil gambar ni. And then klik, and then insert. Okay, jadi macam ni. And then kita pergi scroll ke bawah lagi. Kita ambil start and scale with. Okay, yang macam asal macam dia dah beri. Unit per picture dia satu unit setiap gambar. Maksudnya satu unit ni ada satu gambar. Satu unit ni ada satu gambar. So saya nak bagi dia nampak awal sikit. Saya menjadikan ambil 2. Okay. Dia jadi macam ni. 2 unit satu gambar. 2 unit satu gambar. Okay. And then kita beri tambah indikator. Kita bold. Kita bold. Okay. Dan kita tulis 2 unit bersamaan. Satu gambar. Okey. Okey, sudah siap. Harap membantu. Sekian sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.